Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nursala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم. Yang hormati Tuan Imam, sahabat-sahabat, teman-teman yang sekalian, alhamdulillah kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesihatan, dapat kita mengisikan sikit ruang masa kita untuk bersama. Kehadiran kita dengan ada kekuatan. Kekuatan apa yang ada pada kita, sama ada kekuatan rohani atau kekuatan jasmani. Kalau kekuatan jasmani, belum tentu lagi kita dapat hadir. Tapi kalau kita ada kekuatan rohani, kita dapat. Apa yang kita lakukan ini, apa yang kita buat ini adalah proses untuk nak mendekatkan diri kita dengan Allah. Dalam sembahyang, dalam tahajud, dalam berjemaah, semua tu usaha-usaha kita nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita renung balik, lihat balik, selepas Ramadan ini kita makan secukup-cukup. Makna dari segi jasmani memang cukup hebat, kita ada kekuatan. Tetapi rohani dia semakin jatuh. Lesu rasa. Ramadan kita makan hanya malam saja, tapi rohani kuat. Jadi hasil daripada proses yang kita lalui sebelum Ramadan baru ini, adakah bertambah dekat kita dengan Allah ataupun bertambah jauh? Apa yang kita buat ni, sahabat-sahabat, jangan buat tinggal. Saya nak beritahu, jangan buat tinggal. Jangan kita tanam sayur, tanam jagung, kita biar begitu. Kita kena bersih buah baja. Apa yang kita buat semasa Ramadan tadi tak boleh tinggal begitu saja, nak tunggu Ramadan akan datang. Yang kita buat inilah yang kita nak mempersembah kepada Allah. Yang kita hadir malam ini, apa yang kita buat ini bukan habis begini saja. Yang kita buat ini kita kena jaga, sebab inilah bentuk peribadatan yang kita nak sembah kepada Allah. Kalau tanam jagung lain, tanam biar, kalau tanam biar jadi hasil tak? Dia tak ada hasil. Ini hak kita, modal kita. Kita ingat, tidak ada sesuatu pun yang kekal. Tak ada siapa pun yang miliki. Semua bertukar tangan. Harta kita pun bertukar tangan. Apa benda yang kita ada, semua akan bertukar tangan. Cuba tuan-tuan perhatikan, akan bertukar tangan. Anak-anak kita pun akan bertukar tangan. Bila dia usah beri kahwin, dia bertukar tangan jadi milik orang. Bertukar tangan. Rumah kita pun belum tentu hak kita tau. Rumah kita belum tentu hak milik kita. Kita kata anak, lepas anak kita dapat siapa? Cucu-cucu. Lepas tu siapa? Tak tahu milik yang sebenarnya. Tak tahu siapa milik sebenarnya. Tak tahu. Maka sebab itu, Allah bagi kepada kita ni panca indera, mata, dia ada di hadapan. Biar barulah kita lihat di hadapan. Kita kata kita yakin percaya akhirat. Betul kita nampak tak? Tak nampak maknanya. Kita nampak. Allah bagi akal. Dia simpan tempat yang cukup kukuh. Orang lain pun tak boleh curi. Akal Tuhan bagi ni. Allah bagi akal. Bukan semua orang berakal. Orang berakal ni bukan bermakna dia dapat bezakan mana yang baik, mana yang tak baik. Orang yang berakal, orang yang dapat beza yang baik, kemudian dia akan ikuti yang baik itu, dia akan amal.
Dia yang mana jahat, dia tahu dan dia tinggal jahat, itu orang yang berakal. Kalau sekadar dia tahu, oh ini baik, ini tak baik, tapi dia tak ikut, dia tak berakal. Beza ya? Beza. Dia hanya berakal, tapi dia ada akal, tapi dia tak berakal. Orang berakal ni dia fikir, oh ini baik, minum yang baik. Dia akan minum, akan dapat nikmat sedepan tadi. Ini jahat, ini tak baik. Dia tahu ini benar mabuk, dia tak akan minum. Dapat dia beza. Itu dia berakal. Sebab itulah pengajian kita malam ni, kita nak masuk pengajian kita, kitab Risalah Tauhid. Apa makna Tauhid ni kita belajar? Apa penting kepentingannya? Kalau yang fiqh kita belajar macam mana kita nak beramal. Ilmu fiqh kita belajar macam mana kita nak beramal. Ini ilmu Tauhid. Ibarat pasport kita. Nak tentu sah atau tidak iman kita dengan Allah Ta'ala. Dari segi i'tikad kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak mempersembahkan kepada Allah, tapi ke Allah kita tak kenal nak sembah apa. Kita nampak akhirat, sebenarnya kita tak nampak. Kalau kita nampak itu akhirat, kita tahu nampak balasannya, kita tahu semua tadi, kita tak boleh, masa tak ada lagi. Tidak ada masa bagi kita, maknanya kita terpaksa kita kena bergerak tergas dengan baki-baki umur yang ada ini. Kena ingat sikit. Baik, muka surat 16. Kalau buat kitab lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah, ia Allah Ta'ala akan hambanya. Pemurah Allah lah. Tuan Tahadir ni kena pemurah Allah, Allah pilih Tuan. Tuan sihat ni dengan pemurah Allah, dia bagi sihat bagi kita. Dengan pemurah Allah lah Tuan dapat mendengar, kerana pemurahnya Allah Ta'ala tadi. Dengan pemurah Allah lah Tuan dapat melihat ni, kerana pemurahnya Allah Ta'ala tadi di dunia. Ar-Rahim, amat mengasihi dia Allah Ta'ala kan hamba yang beriman saja. Iman. Masih iman pada kita? Ada tak? Pada kita. Pokok tadi dia kena baca. Bawa pokok subur. Iman tadi benda sedang dibaca, kena dibaca. Ini sedang Tuan sedang membajai tanaman kita sekarang. Dan adapun perkataan khadim dan azali. Dalam bahasa Tahin ada dua. Khadim, azali. Apa makna khadim? Apa makna azali? Khadim dan azali ini ada beza. Khadim, azali. Khadim itu disebut pada perkara yang ada. Maknanya yang maujud. Khadim disebut perkara yang maujud. Sahaja seperti zat Allah Ta'ala khadim. Sebab maujud, ada ya. Dan qadratnya khadim. Kuasa Allah Ta'ala ni maujud Allah Ta'ala tadi, dan dia bilang khadim. Sebab maknanya khidam. Mana khidam maknanya sedia. Qadratnya seperti zat Allah qadim, dan qadratnya qadim, kuasanya qadim. Dan adapun azali itu disebut pada perkara yang maujud, seperti zat Allah dan qadratnya azali. Dan pada perkara yang tiada, ghairul maujud, seperti Allah Ta'ala itu azali, maka qadim itu khas, azali itu am. Tiap-tiap qadim azali dan bukan akas. Yani tiap-tiap azali tidak boleh disebut qadim. Tiap-tiap azali tak boleh disebut qadim. Tetapi tiap-tiap qadim adalah azali. Itu bezanya qadim, azali. Adalah qadim ini nisbah kepada nama, terbahagi kepada 4 bahagian. Adalah qadim ini nisbah kepada nama, terbagi dalam 4 bahagian. Pertama disebut qadim sifati. Yang kedua qadim zati. Yang ketiga qadim idhafi. Apa ada ni sifati, zati, qafi ni. Yang keempat qadim zamani. Empat. Ni nak kenal Allah, ni proses nak kenal Allah ni. Bila kita kenal Allah, kita tak rasa. Kita duduk dengan kawan kita kenal, kita rasa tak?
Tengok dan kena. Terasa duduk. Kita boleh tak tangan tak apa. Tak lutut dia pegang. Terasa. Sebab tak kenal. Orang yang tak kenal, dia tumpang jemaah sini. Kita terasa tak duduk sebelah dia? Kita tak terasa. Kita nak pegang tangan dia, dia pelik tak? Orang ni apa pegang tangan aku? Dia pelik. Sebab tak kenal aku tiba-tiba nak pegang tangan aku. Kita dengan Allah Ta'ala begitu. Kita terasa tak bila kita sembahyang tadi? Bila kita duduk punya ilmu, kita terasa tak kita sedang dekat dengan Allah? Rasa tak? Dengan Allah. Kita rasa tak? Terasa tak? Bila sujud, kita terasa tak kita sujud benar? Terasa tak? Terasa. Ada rasa tak? Kadang-kadang boleh tak terasa, macam mana tak terasa? Dia sembahyang. Boleh tak terasa tu? Macam mana tak terasa? Kita baca Quran, kita terasa tak kita sedang baca Quran? Dia tak terasa tau. Kita beristighfar, terasa tak yang kita ni sedang minta ampun dengan Allah? Astaghfirullahaladzim. Terasa tak kita sedang minta ampun? Kadang-kadang lafaz je, tapi hati tak turut serta ni maksud. Sebab dia tak hidup, sebab tak kenal. Sebab kita minta apa tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Kita baca lepas sembahyang, Allahumma ajimna an-nar, Allahumma ajimna an-nar, Allahumma ya Allah jauhlah api neraka jauh. Terasa tak yang kita sudah minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah kau hindar kau api neraka? Terasa tak? Kalau kita dapat rasa, ya Allah hindar api neraka. Kita kena ingat tak? Kita selalu jumpa kawan, berapa umur? Kita tanya umur orang tahu. Umur saya 70. Azab umur 70. Tak apa kita tanya sihat tak sihat. Patut kita tanya sihat tak sihat. Kalau dia umur 50 pun Ajiman, dia tak sihat buat apa? Umur 50 tapi tak sihat. Makan tak boleh, tak makan dulu, terlentar, sakit. Tapi umur 50. Yang kawan ni umur 70 tapi strong. Haji mau mana Haji? Lutut tak sakit, semua tadi menyangkut semua. Tapi umur 70. Yang kawan ni umur 45, pinggang pun sakit. Nyangkut kita lain. Kita selalu tanya orang tanya umur. Bila tahu umur tu seolah-olah dia tak mampu apa dah. Tapi bila tanya sihat tak sihat? Sihat, alhamdulillah. Boleh makan bayuk? Boleh. Atas tadi sihat tu. Kalau tanya berapa umur? 70. Tu tetap dia orang tua. Sedangkan umur ni setiap masa ni dia bertambah tau. Tuan boleh sekat tak petang tadi dengan sekarang? Dia bertambah tak? Dia bertambah tak boleh tahan. Cara ubat apa pun tak boleh. Cik Razak pakai ubat apa? Pergilah jogging ke petang ni sampai peluh-peluh. Dari hujung tanah, hujung sini, peluh-peluh. Boleh tak umur kurang tak? Tak. Tapi kalau sakit lutut, ada ubat tak? Boleh sembuh boleh. Mana mau? Umur tak boleh tahan. Siapa boleh tak tahan dah? Allah, saya tahu ni nak masuk 63 ni. Macam mana nak tahan? Boleh tak tahan tak? Ingat bila dia nak kekal dan bodoh. Dia tak boleh. Tapi kalau sihat sakit lutut, baik mana? Saya pergi lutut. Elok, alhamdulillah. Mana dia pulih balik? Jadi makna umur ni tak boleh bertahan. Jangan kita nilaikan umur tadi. Dan kita ni Allah lindung. Sebab saya tak ada kekal. Tak ada siapa pun kekal. Jadi maknanya kita nak kena faham sungguh-sungguh. Nak kenal Allah. Macam mana nak pergi kenal? Bagaimana nak kasih tu datang setelah kenal. Kasih takkan datang kalau kita tak kenal sesuatu, dia tak datang kasih. Kasih datang setelah kita kenal. Sama dengan Allah Ta'ala, maknanya kita nak kenal Allah ni sebagai Rabb kita tadi. Macam mana kenal dia? Adalah sifat, adalah khadim dengan nisbah kepada nama terbagi pada 4 bahagian. Kalau surat 16. Adalah khadim dengan nisbah kepada nama terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, khadim sifati. Maknanya, tidak ada permulaan sifat-sifat Allah. Sifat Allah Ta'ala tidak permulaan. Qadrat, dia tidak ada, sejak bila dah ni? Tak. Sifat Allah tak ada permulaan. Dia khadim. Tidak ada permulaan. Kita ni, ada mula tak? Ada. Kita lahir, dia letak atas katil. Ibu ada sisi kita. Dia jaga sepanjang malam 44 hari pantang dia jaga. Susu. Nyamuk sikit. Okey.
Penghujung akhir masing-masing ni, dia akan terlantar atas katil. Siapa nak jaga tepi kita? Mak kita. Mak dah tak ada. Tuan anggap siapa di sini kita waktu ni? Ya, siapa agak tu? Isteri. Dia boleh jaga macam mak kita jaga kita dulu tak? Pergi duduk hospital, dah teruk sangat duduk hospital. Dah seminggu lah dan pagi-pagi jurawat datang. Mak pagi cik, senyum. Dia memang senyum, hati dia meluat Tuhan tahu dah seminggu dah. Pampers nak ganti, berak nak ganti, dia menyampah meluat dah. Dia senyum. Okey, anak mana nak boleh duduk dengan kita? Jangan macam ni, macam kita, saya macam saya ni. Anak mana boleh duduk tepi kita? Anak ni kerja kompor. Esok dia siap mesyuarat. Seorang ni duduk belakang. Tuan tu boleh? Kita boleh salah dia? Tak boleh, dia kerja. Dia mesyuarat besok. Agak yang mana? Agak nasib kita ni agak macam mana? Kalau duduk kata dia agak siapa juga? Kita duduk hospital, sehari je rumah tak datang, kita usah tak? Dah merungut Tuhan ketahui apa dia buat di rumah entahlah. Pada kawan tu mata nak sekolah buat masak. Ingat ya? Baik. Itu bahagian. Jadi proses ni maknanya di hadapan kita ni tak seindah yang kita rasakan hari ni. Tak senikmat kita hari ni. Sunyi, sesunyi yang tak pernah kita tempuh masa dunia. Kegelapan tak ada kita gelap di dunia ni, gelap sungguh. Gerun tak pernah rasa gerun di dunia. Tak pernah. Apa yang di sana tak pernah kita rasa dunia. Jadi kita nak tempuh hadapi ini, apa persiapan kita buat? Kita rumah kita ada dapur kering, ada dapur basuh. Trend sekarang buat rumah, ada dapur basah, ada dapur kering. Oh, ni dapur basah, ini dapur kering. Dapur sana macam mana? Ada dah kita buat persiapan. Bukanlah salah buat dapur tu, Haji Mat, tak salah. Nak ceritakan tu, ada dah dia fikir sampai ke arah itu. Persiapan kita ni. Tuhan nak ambil macam cara Tuhan. Jangan ingat Tuhan ingat saya tak penyakit pun ingat sihat. Macam-macam cara Allah nak ambil. Baik, khadim sifati yang pertama, tidak ada permulaan sifat Allah Ta'ala. Tak ada permulaan. Sifat ilmu, dia ada khadim, tidak ada permulaan. Kita ni sebelum ada tahu, sebelum berilmu, kita tak tahu. Sejak bila Cik Razak tahu ni? Saya belajar dengan Ustaz Tengku tempoh hari. Bab ni saya belajar dengan dia. Permulaan. Maaf si Allah Ta'ala, dia tidak ada permulaan. Maka sebab tu dia khadim isifati. Yang kedua khadim zati. Maknanya tidak ada permulaan zat Allah Ta'ala. Kita ada permulaan tak? Ya, kita ada permulaan. Sejak bila kita ada? Allah yang mencipta menjadikan kita. Kalau Allah Ta'ala ada permulaan, sebelum Allah Ta'ala siapa? Mustahil. Kejadian Allah Ta'ala jadi kita serentak. Mana kita pernah duduk satu alam yang sama. Nama dia alam. Tuhan tanya kita, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengaku aku Tuhan kamu? Tuhan tanya kita semua ni. Waktu itu semua jawab, qalu, bahkan bala syahidna, kau Tuhan kami. Bala syahidna, kau semua mengaku. Kemudian proses dia keluar. Tak sama keluar, tak semua. Haji Man keluar dulu, Imam Zul keluar kemudian. Dia sama. Tapi biasa duduk semua. Itu penempatan yang mula dulu. Kita kena fikir penempatan kita selepas ni bagaimana. Kita akan duduk satu penempatan baru tau lepas ni tau. Di mana penempatan baru ni? Awak tahu? Penempatan baru kita di mana? Belum tentu eksklusif lagi. Aku dekat pasar raya benar. Penempatan kita yang baru mana penempatan? Tahu nak penempatan kita? Dalam laut ke? Tak tahu. Sebab semuanya dah set. Allah dah set.
Cuma sampai mana? Nak tu time. Dah set semua dah. Bahagian masing-masing. Allah set. Tak yang risaulah. Rezeki, ajal, maut, bagaimana kaedahnya, semua dah. Sebab tu, kadang-kala kemahuan kita, kadang-kala bukan perlu sangat pun. Yang perlu hak mana? Ya hak kemahuan kita hak mana? Kemahuan kita kadang-kadang tak perlu pun. Maka sebab tu Allah akan beri yang perlu sahaja. Yang kamu kali ikut kemahuan kita macam mana bang? Allahu Akbar, luasnya. Lautan lebih pada lautan berkelora, itu kemahuan kita. Yang perlunya mana? Yang perlulah mananya. Keperluan kita masak. Yang hak perlu kita sendiri makan banyak mana? Hak perlulah. Kalau satu gelas air cukup tak? Cukup. Tapi keinginan kita kalau boleh, ni teh tarik, ini kopi O. Keinginan kan duduk ada sapu. Kadang-kadang teh tarik cawa cukup. Itu perlu. Hak tambah tu kemauan. Allah akan beri keperluan. Baik. Khadim zati, tidak ada permulaan zat Allah. Kita ada permulaan. Penempatan yang seterusnya alam rahim. Penempatan seterusnya alam dunia. Penempatan kita akan datang alam mana pula? Alam barzah. Tiap-tiap penempatan dia tak sama tuan. Dia tak sama, penempatan dia tak sama. Antara satu alam dengan alam lain dia tak sama. Antara keperluan alam ini dengan alam dia tak sama. Alam rahim keperluan kita apa dia? Alam dunia keperluan dia apa dia? Keperluan jasad. Alam rahim dia makan apa? Alam dunia dia makan apa? Keperluan dia alam barzah bagaimana? Penempatan akan datang. Kita pernah fikir tak? Macam kita dululah fikir nak duduk di sembahyang tak fikir. Tahu tak penempatan kita baik? Tak tahu. Tuan fikir nak kita nak duduk sini. Macam Pak Ayub. Dia terfikir dong kena nak duduk sini. Dia fikir tak? Penempatan dia. Apa rezeki ni Tuhan nak? Rezeki kau duduk di Negeri Sembilan. Walaupun kita orang Selangor ke, orang Perak ke, rezeki kau tak ada. Tuhan kata rezeki kau di sini. Sumber rezeki kau di sini. Jadi kita pun rasa boleh selesa ni. Jadi selesa senok dia. Macam Mazul. Dia orang Melaka. Dia Melaka luar ni tahu kat sana. Tapi dia cari rezeki di sini. Tuhan kata rezeki kau di sini. Allah tentu tugasan masing-masing ni dah Tuhan bagi tahu, bukan tuan-tuan nak tugasan masing-masing. Peranan tiap-tiap orang ni begini. Mengasbabkan asbab, mengasbabkan sebab. Sebab musabab mengasbabkan. Nampak? Allah semua Allah yang tu air rancangkan. Musabab dia ini sekian. Terangnya lampu besar ni musababnya siapa berkuasa tadi? Sebab musababnya. Allah dah lantik okey. Tak. Rezeki saya buka lampu tak ada petani sebab orang dah buka. Semua tu proses-proses. Siapa yang muazzin tadi? Kalau tahu semua buka berebut. Semua pokok-pokok haiwan makhluk batu pun berdoa. Muazzin. Allah letakkan kita tadi, kemana letak? Hak Nabi sebut bagaimana? Kita letak diri kita sini, bagaimana duduk dengan kau di sisi Allah Ta'ala. Kita buat ini di sisi Allah Ta'ala. Nabi dah sebut. Maka sebab tu Nabi sebut, taraktu fikum amrain ma in tamassatun bima lan tadallu abada kitabullah rasuli. Taraktu fikum amrain, aku tinggal kepada kamu ni dua benda, ma in tamassatun bima, kamu bukan teguh dua benda, lan tadallu abada, kamu tak akan sesat buat selamanya. Ini kitabullah rasuli. Sebab tu kita masuk ilmu, nak faham dengan ilmu. Buat apa benda pun, proses dia mesti buat dengan ilmu. Bawa dah sandaran tadi. Bukan buat ikut suka kita. Bukan terintah, rasa begini. Tak, dia kena ilmu. Tak ada ilmu dah tak jadi. Wal amalu bi'ilmi yakun, beramal tanpa ilmu Tuhan tak terima. Dia tinggal dua benda ni. Kita letak di kita segala benda.
Kalau kita faham, Nabi sebut, man ja'ahu malakal maut, barang siapa ja'ahu malakal maut, datang kepada malakal maut, wa huwa yutlabul ilmi, sedangkan dia orang menuntut ilmu. Dia sedang menuntut ilmu. Waktu malakal maut datang, dia menuntut ilmu. Bukan hal belajar ni. Kita daftarkan kita ni sebagai ahli jemaah, orang menuntut ilmu. Sebab tu kalau seorang tak datang, Haji Imam Pak Yub tak ada Melani, kita tanya mana dia. Sebab dia ahli menuntut ilmu. Kalau dia bukan menuntut, orang tak tanya. Kita tak tanya. Makna dia menuntut ilmu. Orang sedang wa itu lebih ilmu, dia ahli menuntut ilmu. Nabi kita, babaina wa bainal anbiya darajatul wahatu fi jannah. Kedudukan di akhirat kelak, status dia antara para malaikat, maknanya babaina anbiya dengan para anbiya darajatul jannah, dalam syurga tingkatan yang satu. Allahu Akbar. Tuan tak nak ke? Tuan tahu, tapi Tuan tak nampak. Kita tak nampak sebenarnya. Nabi dah sebut, tapi kita tak nampak. Artinya, pergi letak diri kita kan, ruang masa ilmu, masa kita, waktu kita sebagai tolib orang menuntut ilmu, nak mendengar tadi. Pom, malam tu mana malaikat maut datang pada meninggal dia Tuan Nabi. Allah, babaina wa bainal anbiya darajatul wahid jannah, dia akhirat darjah yang satu dalam syurga. Mana syurga tempat selamat dah tu? Tempat selamat. Kita nak cari selamat tak? Nak selamat. Di dunia pun kita usaha tunggin terbalik saya mula kerja, nak selamat. Di akhirat kita ada usaha nak selamat. Apa usaha kita nak buat? Dia proses nak selamat sana Tuan. Dia tiada jalan pintas, dia mesti menuntut ilmu. Dia kita hadir menuntut ilmu, mesti dia bermula proses dia sini. Tak ada jalan pintas. Tuan-tuan saya cukup dengan sembahyang, puasa, zakat, subuh, bangun. Rasa cukup ke? Tuan rasa cukup tak, Jimat? Rasa cukup tak? Sembahyang, okey, 5 waktu, makan, tidur. Masuk umur 60, 70. Lepas tu Tuhan bagi balik. Kita nak sembuh bagaimana tu? Kita makan untuk kita tau. Hak Allah, apa yang kita buat Allah untuk mana? Apa yang kita buat untuk Allah? Makan untuk kita, sembahyang untuk kita. Kewajipan kita, yang kita semua apa dia? Allah, umur kita habis begitu saja Tuhan. Rugi habis. Ini lepas saya nak menambah. Buat. Kita kalau umur-umur begini Tuhan, kalau tetap bermula kita tak ada lah. Kita terasa tak? Kita lepas Ramadan rasa banyak. Masih semangat ke tak semangat? Masih lemah tak? Ni lepas Ramadan ni. Kuat tak kuat? Tanda Ramadan yang tunai Allah terima. Lepas Ramadan tadi dia ikuti puasa 6. Lepas tu kita tengok balik ibadah kita. Bersambung ataupun tidak ibadah amalan kita buat Ramadan bersambung tak? Ataupun terhenti dekat Ramadan? Terhenti tak? Yang kita dah buat cukup cantik semaya Ramadan, Allahu Akbar, subhanallah, cukup cantik. Tetapi habis Ramadan, saya dah sebut tadi surah seperti dapat terus tak terus? Itu penilaian dia Tuhan. Bertambah tak? Bertambah dekat tak? Apa amalan kita dapat buat lagi? Tahajud dapat terus tak? Alhamdulillah. Witir dapat terus tak? Alhamdulillah. Tahajud aku dapat terus tak? Alhamdulillah. Dia sebut kita buat datang ni untuk siapa ni? Dan kita datang ni untuk siapa ni? Saya ada mengajar untuk siapa? Untuk tuan-tuan, untuk saya. Nabi baluna ila ayat, sampai baru oleh surah ayat. Saya buat untuk Allah. Nak bagi faham, tuan-tuan faham juga kerja saya. Allah yang beri hidayah. Hidayah milik Allah Ta'ala, dia akan beri kepada siapa yang nak beri faham. Itu kerja Allah Ta'ala. Allah akan memberi, bukan saya bagi pandang. Saya menyampaikan. Allah berilah. Sebab tu saya sebut dulu, wadah di mana, apa dia wadah dia?
Yang kita dah dapat ni, kita pergi simpan kat mana? Letak kat mana? Apa dia wadah dia? Tempat simpan. Saya buat beg. Beg ni nak buka, tak takut dia tercicir. Kalau dia bocor, habis. Wadah di hati kita. Kita pergi letak kat mana? Tuan kesian tuan, balik. Kawan-kawan dekat pergi hantar, lepas tu balik. Tuan, kesian tak? Tuan kesian kan? Tuan kesian tak kita tuan? Kita ni kadang benda ni, benda pengejaran banyak. Apa yang berlaku petang tadi, dia sejarah. Dia tak ulang. Dia adalah sejarah. Hidup ni bila lain sejarah. Bila sejarah ni, kita hanya boleh ambil pengajaran. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Pengajaran yang boleh kita ambil, apa yang berlaku? Sahabat kita meninggal, kita bersejarah. Apa pengajaran yang kita boleh ambil? Apa pengajaran kita ambil? Kita akan cerita kebaikan. Arwah Nusadah kita, semua akan cerita kebaikan. Berapa lama kita bertahan nak cerita kebaikan arwah tadi? Atau nanti? Apa pengajaran yang kita ambil? Kalau bagi peluang pada orang yang duduk dalam kubur tu balik-balik dia datang nak belajar ni. Dia nak buat 2 rakaat, dia nak beratkan timbangan dia hanya 2 rakaat lagi. Bayang, dia buat. Al-hikmatu dhallatul lil mu'min. Hikmah dalam ajaran sampai dhal hilang, kita tak mencari. Apa pengajaran kita ambil? Setiap apa yang berlaku tadi. Kita bila tak dapat buat, susah hati tak? Oh, pagi tadi dia kata pukul 6 pagi Pak Yub, tahajud terlepas. Susah hati tak? Rasa tak hati susah? Itu alhamdulillah. Jangan tak ada biasa aja. Oh, kan dia luar biasa. Saya kelas saya semalam tau. Saya kejar-kejar sampai remang mengerik. Allah, dosa hati. Saya sehati. Tapi pun bila saya ganti sebut ni, bila tak boleh. Tak boleh, dah ada orang lain. Allahu Akbar. Imam Zul kata, maghrib ni Ustaz tunggu datang. Boleh ganti? Saya cepat. Tak usah. Sebab pengisian tu tak. Hidup ini pengisian. Tuan dapat letak diri Tuan di sini, ni tak, Allah subhanallah. Sekarang Tuan tak nampak, Tuan beri duduk ni, Tuan tak nampak, ganjas tak nampak Tuan. Bila roh duduk atas halqum ni, Allah akan gambar papar, nah Allah, ganjaran bagi kita nampak. Bawa bakat nampak. Ganjaran pahala jemaah sekian. Dulumnya ilmu sekian. Kalau boleh balik lagi mana. Ya Allah. Sekarang Allah hijab. Sebab tu kita ni dihijab dunia dunia ni perhiasan. Allah lindungkan ke semua ni dengan perhiasan. Perhiasan hidup dengan anak-anak kita, dengan kemewahan hidup kita. Kita tak nampak, lupa tau. Anak kita, cucu kita. Cucu saya kecil pun pandai main pun. Amat anak saya tu pun tak terima. Oh, dia boleh call mana tau. Cuba kita ambil rampai handphone dia. Ngamuk tak ngamuk? Ngamuk nak berjaya? Ngamuk tak? Cuba tuan tengoklah. Anak tu anak berjaya nak makan sama-sama. Saya tak ketahui saya ni. Kadang kalau kita ada depan ni, orang jauh ni dekat ke dia tu. Dia duduk sini seorang tu. Dulu tahun 70-80, kalau dia bercakap seorang orang kata apa? Orang gila tu. Saya kadang tengok di publik, beratur. Nak telefon beratur tau, masuk pem-pem. Gelak seorang kata, oh gila tu. Cakap seorang, senyum seorang, orang gila panggil tau. Sekarang ni, kalau senyum seorang, cakap seorang gila tak? Tak, semua pakai dia gila, tak apalah. Semua pakai dia, tak ada orang gila pula. Kalau dia diam, dia ni apa, tak bercaku. Dia pelik lah. Pelik tu nak pelik tak? Tapi ke semua tu lah. Semua ni tiba-tiba seorang, bila tu pakai seluar pendek je. Pelik tak pelik dia? Pelik. Kalau semua pakai seluar pendek, tak ada apa lah, tak ada pelik. Cuba kita rampas tengok. Dia ngamuk. Kita sudahlah. Apa kehiasan kita? Hidup kita ni, keluarga kita, anak isteri kita. Allah ambil isteri kita saja. Kita menangis tak? Allah ambil suami kita, kita menangis tak?
Hak siapa? Hak Allah tau. Bila dia ambil saja kita menangis. Sama kanak-kanak tadi. Cuma kita dilindungkan, kita duduk sonok, tak menangis pun. Cuba Allah ambil tengok. Ambil anak kah, cucu, tak kisahlah apa barang kita, hak kita sayang dia ambil. Menangis tak je? Ambil ibu kita kan mak, kita pengalaman. Mak kita tu ambil macam mana? Tak rasa dah payah sampai ni. Sampai ni duk tak rasa tau. Kalau pulang balik dah, hati, aku nak buat ini, nak buat ini. Semua nak buat. Kita ada pengalaman masa kalau aku nak buat ni. Masa ada kena tak buat. Itu dia kata, Allah lindung dengan perasaan. Bila dia ambil semua nanti tuan, londe semua balik sesuatu. Allah. Ni dia cakap sebelum tu. Jadi kita ni di hadapan kita, penempatan baru kita tu betul fikir. Duk saja fikir renung Allah. Perjalanan kita lah. Hidup kita bangun pagi, sembahyang, makan. Pergi kedai beli sayur, masak, makan. Sampai bila ni? Agak abang tu bila bang? Sakit, tidur. Sampai bila ni? No. Kita dah tunggu apa lagi ni? Kalau budak belajar dia tunggu nak periksa. Dia pergi menduga, dia tunggu keputusan. Anak kita dah habis belajar, dia pergi mohon kerja. Panggil tunggu duga. Seronok nak tunggu. Seronok lah tunggu. Kita kata tunggu nak Ramadan. Imam pun berdoa, Allahumma barik Ramadan. Bila Ramadan dah habis Ramadan, tunggu apa? Tunggu raya. Lepas raya tunggu apa? Lepas raya tunggu apa ni? Nak buat jemaah raya lagi? Nak bayar majlis Ustaz, malam ni jemaah raya. Pelik pula jemaah raya. Semua dah pakai buat jemaah. Okey, kita tunggu apa lagi sekarang? Apa nak tunggu apa lagi? No. Dia cakap untuk dia, kita tunggu apa? Tunggu raya haji, nak korban pula. Dia tunggu. Benda tu semakin datang kan semakin jauh? Semakin datang. Penempatan baru kita ni semakin jauh kan semakin dekat? Penempatan kita lebih jauh, semakin dekat semakin jauh ni? Tuan, benda yang menunggu ni dia akan datang. Tunggu puasa dah datang. Tunggu raya dah datang. Tunggu nak mahban sampai sebulan mahban. Tak cukup pagi tengah hari. Pagi pun ada, petang hari pun ada, malam pun ada. Tak lepas maghrib tak cukup rumah, atas jalan pun kita buat. Bolehlah salah. Saya nak ceritakan. Seronok tak? Seronok lah. Sebab tu seronok ni, bahagia ni, bila kita jumpa kawan ni. Seronok tak? Seronok. Cuba tak jumpa kawan. Seronok tak seronok jumpa? Seronok. Waktu pun seronok. Tak fikir apa-apa dah. Jawab apa-apa je. Seronok tak payah hutang. Jumpa kawan tanya apa? Seronok tak? Tak fikir apa, hutang pitang langsung. Tak ingat dia fikir usul. Waktu bahagia jumpa sahabat. Allah. Mana ada permulaan dan tidak ada permulaan, dia makan qadim zati. Yang ketiga, qadim idhafi. Maknanya qadim idhafi, terdahulu sesuatu atas sesuatu. Seperti terdahulu bapa nisbah kepada anak. Kita bapa dengan kita siapa dulu? Siapa dulu? Bapa kita siapa dulu? Tuan saya Ibrahim. Tuan saya. Mana pergi tuan saya? Tuan saya dulu dia bersinggah tau. Dia biasa pindah, dia bisa duduk di dunia ni. Tapi sekarang tak, dia dah balik. Makna dia biasa singgah di sini. Dia singgah berapa lama? Dia singgah tak lama, 7-8 tahun. Arwah mak kita dulu dia biasa singgah ni bayuk. Dia biasa singgah tau. Makna dia bukan duduk di sini. Maknanya dia bukan menetap terus ni. Dia hanya singgah. Persinggahan ikut kadar lah.
Macam pergi murah lah. Berapa hari jemaah pergi? 12 hari. Lepas 12 hari dia kena balik lah. Dia tak boleh duduk suruh sana. Sebab pasport dia pun datang, ni visa dia dekat 12 hari, dia kena balik lah. Kita sini pun ada sampai tu kena balik lah. Imam kena ingat kena balik. Bukan penempatan tetap ni tau. Persinggahan. Beza penempatan dengan persinggahan. Dia tak sama. Dia rumah kita beli. Dia jadi rumah. Rumah aku ni agak siapa kat siapa ni? Anak. Lepas anak aku dapat cucu. Lepas cucu dapat siapa? Agak-agak pemilik yang sebenarnya siapa ni? Siapa pemilik yang sebenarnya? Kereta kita pakai tu, pemilik asal dia siapa dia? Sebelum buat kereta tu, dibuat dengan apa? Datang pada mana? Besi Allah. Kita ni daripada Allah. Nak balik mana? Balik pada Allah. Bila nak balik kepada Allah, balik tangan kosong lah. Tuan balik mak, nak balik jemput kampung raya mak. Balik tangan kosong ke macam mana? Saya roh pak saya tu kata, kita nak pergi rumah orang, bawa biskut pak sagi tu, bawa. Buah tangan bawa. Ni balik tangan kosong. Tuan tengok, sahabat-sahabat kita pergi, orang mandi kapan semua. Hak dia milik semua ni habis, jangan tangan pun habis. Dia buat beli apa? Dia nak beli bukan pakai lagi sana pun tak perlu. Yang hak perlu sana ni amalan kita. Maka kita nak kenal kesungguh Allah, sebab kita buat semua ni kita nak balik kepada Allah. Yang ketiga, qadim idhafi, terdahulu suatu atas suatu, terdahulu bapa nisbah kepada anak. Tu qadim idhafi. Qadim sifati, qadim zati, idhafi. Yang keempat, qadim zamani. Qadim zamani, lalu masa atas suatu sekurang-kurangnya setahun. Itu qadim zamani nama dia. Maka qadim hakiki, qadim sifati dan qadim zati, itu qadim hakiki. Tidak harus dikatakan lain pada Allah Ta'ala. Qadim sifati, qadim zati, itu nama dia qadim hakiki, zat Allah Ta'ala. Dia tidak mulaan, tidak ada kesudahan. Yang lain pada Allah Ta'ala tidak harus dikatakan selain pada zat Allah Ta'ala, tak harus dikatakan. Dia hanya untuk Allah. Kita makna qadim idhafi. Qadim kekal. Maknanya ada permulaan tak? Ada permulaan. Ada kesudahan? Tidak ada kesudahan. Neraka ada permulaan? Ada permulaan. Syurga ada permulaan? Ada permulaan. Ada kesudahan? Tak ada kesudahan. Sebab dia qadim idhafi. Allah yang mengekalkan. Qadim maknanya ada permulaan, tidak kesudahan. Itu qadim idhafi. Kita juga qadim idhafi. Ada permulaan, tidak kesudahan. Hai tuan. Kita kekal. Kalau kapal terbang ni dia jatuh, orang cari kotak hitam. Oh, dia ada kotak hitam. Ada kotak hitam tu semua dia rakam. Kita ada kotak hitam tak? Kita juga ada kotak hitam kita. Nama dia Ajbu Zambi. Dia nama dia benih anak Adam. Kau bakar macam mana pun dia takkan musnah. Dia sebesar biji sawi. Dia duduk mana? Di Cenonggeng. Cuba duduk 3 buang air besar tu, dia macam ekor kora tu. Dia benih anak Adam ni, dia duduk Cenonggeng ni. Nama dia qadim, nama dia Ajbu Zambi. Benih anak Adam. Dia takkan bakar macam pun. Dari situlah mana akan dibangkitkan kita balik. Oh tuan, jangan kita ingat habis dunia pun dia habis tuan. Tuan nak kekal, dunia pun akan hancur, kita duduk mana? Semua nak kena balik kepada Allah. Daripada Allah kepada Allah. Jadi nak proses ni maknanya proses laluan kita sini untuk nak tanam. Sebab tu saya sebut lalu, kehidupan kita ni proses untuk bercucuk tanam, bukan tempat kutip asing. Kalau tanam kita ni, apa yang kita tabur, itulah benih. Benih yang baik, dia akan keluar hasil yang terbaik. Kalau kita tabur benih yang tak baik, habis, tak ada hasil. Buatlah, carilah tu yang keluar yang baik, jaga baik, hasil akan terbaik.
Kalau kita tanah punya luas tapi tak tanam apa satu, hasil tak ada. Sini tempat bercuruk tanam. Pungutan hasilnya di sana nanti. Baik, saya rasa dekat tu insya-Allah kita sambung datang. Yang ketiga, al-baqa. Sifat yang wajib Allah Taala al-baqa, makna kekal dia Allah Taala. Jadi malam ni kita faham qadim terbagi empat, qadim sifati, qadim zati, qadim idhafi, qadim zamani. Qadim sifati tidak ada mulan, zat Allah Taala dia tidak mulan, dia qadim. Qadim zati tidak mulan, zat Allah Taala tidak ada permulaan, zat Allah pada zat Allah Taala. Qadim sif idhafi, terdahulu suatu atas satu. Seperti kita, qadim idhafi ada mulaan tapi tidak ada kesudahan. Allah yang mengekalkan kita. Dan qadim zamani ialah lalu masa atas sekurang setahun. Tu qadim zamani. Qadim hakiki ialah qadim sifati, qadim zati. Maknanya tidak harus dikatakan kepada lain daripada zat Allah Taala. Allah Taala itu dia qadim zati, qadim sifati. Tidak mulan, tidak ada kesudahan. Allah yang berkuasa. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Taala, yang tak baik ni semua kelemahan Taala. Insya-Allah mudah-mudahan dapat yang penting kita nak mengistiqamah apa yang kita buat Ramadan tadi, hasil pada sebulan kita dalam bengkel kursus tadi, mudah kita dapat balik amalkan. Artinya adalah hasilnya, itulah tanda pencapaian yang kita dapat. Kalau kita sebagai layu, habis. Yang penting kita nak bangunkan kekuatan rohani kita, bukan jasmani. Ular sawar ni kalau makan kenyang dia tak lari tau. Ular sawar untuk tangkap tu, dia makan kambing seekor. Ketuk pula tak lari tu, nak lari dia kenyang. Manusia kalau dia kenyang lain, dia lompat lain dah. Oh, lagi kenyang. Dia kenyang tak boleh. Waktu dia lapar boleh. Lapar tak apa. Ya. Dia boleh ingat Allah. Macam kita lah. Nak masak nasi beras habis. Allah beras habis. Abang kata dulu. Bila dah tak ada, dia ingat Allah. Bila beras dah penuh tu, Allah beras penuh. Taubat dia tak sebut Allah. Mana kita tak ingat. Bila tak ada, kita ingat Allah. Bila ada, kita ingat Allah Ta'ala. Maka sebab itu, Allah tak akan tunai hajat kita. Hajat kita banyak tak? Banyak hajat kita. Tapi tertunai tak bang? Tak tunai hajat kita. Yang memenuhi hajat kita, Allah. Kalau kita tak tunaikan hajat Allah, Allah boleh penuh hajat kita. Apa yang Allah hajat nakkan kita buat, kita tak memenuhi. Bagaimana hajat kita Tuhan nak penuh? Macam mana Tuhan nak tunai hajat kita? Macam mana doa kita Tuhan nak makbul? Sebab hak Tuhan tu banyak benda kita tak tunaikan. Banyak kita tak tunaikan apa yang Allah minta pada kita. Wa ma khalaqtu jinna insa illa liya'budun. Tak kau jadi jin macam untuk mati dia. Kita tunaikan hajat Allah Ta'ala, Allah akan tunaikan hajat kita. Yang memenuhi hajat kita, Allah. Cita-cita lain. Cita-cita masuk surga. Cita-cita saya nak tanam jagung. Cita saya nak hasil banyak. Kalau tak tanam jagung, hasil dapat. Kalau kita tanam, baru boleh kita dah harap. Rahmat pun dapat rahmat. Tanam jagung, harap insyaAllah. Banyak tanam bayuk? Banyak. Ada 2 batas. Harap dah hasil banyak. Kalau dia baru cita-cita, baru nak tanam, boleh dapat hasil? Dapat. Cita-cita nak syurga, nak selamat sana. Tapi apa satu tak dapat? Boleh dapat? Mudah-mudahan kita selamat. Usaha kita buat. Berdoa Allah. Dah buat ni, berdoa dengan Allah. Dah buat. Doa apa tidak masuk syurga. Mamin tu imam. Ma tahu belah hazal main. Tu imam. Apa kamu nak kata pada mayat? Baik, qaim. InsyaAllah ahli jannah. Apa satu cita-cita nak cok, tapi tak buat benda dapat tu. Jagung tak tanam, cita-cita nak hasil yang lumayan. Kalau dah tanam dah, baru boleh mengharap. Dah tanam dah jagung tadi, tak kata dah tanam apa pun, baru boleh kita mengharapkan hasil yang lumayan. Kalau kita tak tanam lagi, itu cita-cita. Cita-cita itu fitrah. Sifat semula jadi. Nak senang, itu fitrah. Semua daripada orang. Tapi nak dapat benda tu, kita nak tunaikan tadi, baru boleh mengharap.
bahawa Allah Ta'ala tunaikan hajat kita, barulah kita doa pun tadi Tuhan makbul. Kalau kita tak tunai hajat kita, ya Allah, Tuhan nak tunai benar, hajat aku pun tak buat. Macam kita lah. Macam anak kita lah ni, belanja bagi RM1, dia belanja 50% simpan. Yang ni bagi RM5 habis, RM10 habis. Nak bagi lebih tak? Tak boleh. Dia ni bagi RM10 habis. Yang ni bagi RM1, dia balik 50%. Kita bagi lebih lagi. Ya Allah Ta'ala sama. Allah Ta'ala kita minta Aziz aku tambah. Tunaikan hajat Allah Ta'ala, barulah Allah akan memenuhi hajat kita. Kalau kita tak memenuhi tunai hajat Allah Ta'ala, kewajipan, Allah takkan tunai hajat kita sampai ke mati pun takkan dapat hajat. Tuhan takkan tunai. Sebab kita pun tak tunai. Jaga hablullah, hubungan kita dengan Allah Ta'ala jaga. Barulah kita minta. Dah semayang, barulah berdoa. Tiba-tiba semayang tak, berdoa. Boleh dapat tak? Semayang tak, baru berdoa. Baru tengah malam. Ya Allah, masuklah ke syurga. Hak wajib tak buat, macam tunai. Lara, letih saja. Lepas tu ilmu kena masuk kaedah dia. Allah, ke-9 dah. Yang A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwalin wal akhirin tabaraka sallallahu. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sunnah. Ya musabbibil asbab, ya fatil abwa, ya samil as, ya qadil haja, ya Allah, ya qadil haja, ya Allah, ya mujibud da'i ijam najin. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.